Okay. This call is now being recorded. Ya, kita akan recordkan semua ini ya. Alia pun ada. Okey. Jadi semua kita ada record di sinilah, siapa yang ikut, siapa yang tak ikut. Semua kita boleh tahu. Kalau nanti diminta tunjukkan bukti, kita akan ada buktilah pelajar ini memang tidak pernah ikut. So saya harap anda faham. Sebab ramai yang mungkin ada di rumah, ada ada gadget, ada kemudahan tersebut, tetapi kerana malas dia tidak tidak ikut kelas kita. Dan satu juga ada yang pelajar selalu kata line dia tidak baik. Itu saya faham. Okey, tapi cubalah. Saya pun tak tahu macam mana nak bantu. Mungkin kena tengok baliklah macam mana kita boleh menambah baikkan keadaan tersebut. Okey, so saya rasa masa sudah menunjukkan jam 12.05. Jadi kita mula sahaja sebab kita hanya ada 1 jam. Saya harap kita boleh buat lebih jam sebenarnya. Tetapi memandangkan saya pun ambil kira kerana murid ada banyak mata pelajaran. Dan mungkin kalau terlalu panjang kita buat nanti data dia tidak cukup lah. Dia pun perlu ada ruang untuk mata pelajaran lain. Jadi cikgu cuba buatlah dalam masa 1 jam. Paling panjang 1 jam lah. Kalau boleh kurang sedikit daripada itu. Supaya supaya diambil kira faktor itu. Okey, contoh 11. Contoh 11. 3 kuantiti S, T dan U. Ini STU berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Diberi bahawa S berubah. Mungkin di sini ada huruf hilang. Berubah. S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Ini memang dua-dua berubah secara langsung. So kita tulis dulu hubungan. Masih ingat hubungan? Okey, X berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Punca kuasa 3U. Ini cara kita tulis. T taraf punca kuasa 3U. Taraf itu dan. Itu maksudnya darab. Dan langkah seterusnya ialah kita cuba tukarkan hubungan itu kepada persamaan. X sama dengan K T punca kuasa 3U. Kan kita tukar kepada sama dengan mesti ada pemalar K. Mesti kena ada pemalar K. Okey, kemudian kita cuba gantikan nilai yang kita ada di sini. Yang pertama lajur kedua. X sama dengan 6, T sama dengan 0.8, U sama dengan 27. Kita gantikan ketiga nilai ini bertujuan untuk membantu kita mencari nilai T. Nilai K, pemalar K kita nak cari ya. Jadi saya ganti S itu 6, K kita nak cari, T itu 0.8 dan U itu 27, tapi jangan lupa punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Dan guna kalkulator terus, kita sudah boleh cari K itu ialah berapa? Ada sesiapa yang ada jawapan? Boleh tulis dalam chatting kalau yes, Priscilla, bagus. 5/2 ataupun 2.5, 5/2 boleh. Okey, jadi persamaan kita ialah X
sama dengan 5/2 T punca kuasa 3U. Okey. Itu persamaan dia. Dan antara T dengan U itu hasil darab lah. So kita ganti K itu dengan 5/2 sudah. Okey, sekarang kita cuba tengok lajur ketiga. Dalam lajur ketiga ini kita ada X 1.2, 125 kan. Jadi maksudnya sekarang kita cuba ganti X itu dengan X, T itu dengan 1.2, U itu sama dengan 125. Itu kita gantikan. Itu kita kan gantikan. So S itu ialah huruf kecil X sama dengan 5/2. Kemudian T ialah 1.2, U ialah 125, tapi jangan lupa punca kuasa 3. Kalau nak kurungan lagi bagus. Ini kurungan dia. Okey, so sekarang guna kalkulator. 5/2 darab 1.2 kuasa 3. Kan? Baik. Okey, kuasa 3. Sekejap berapa 15. Bagus, 15. Okey. 15 juga 15. Jawapan 15. Ya, betul. S itu 15. Okey, kemudian sambung lagi. Kita ada satu lagi nilai nak cari, iaitu Y. Sekarang kita nak guna apa? Guna S itu ganti dengan 50. Kemudian T itu 40. Dan U itu Y. Ganti masuk. Jadi kita punya persamaan di sini S itu 50 sama dengan 5/2 darab dengan T. T itu 40. Jangan lupa kuasa, tidak ada kuasa. Lepas itu Y itu ialah punca kuasa 3Y. Okey, guna kalkulator. Berapa Y? Okey, awak boleh darab. Berapa? 1 per? Kepada yang sudah kira boleh beritahu jawapan. 1 per berapa? 1/8. 1/8 kalau tak silap saya. Okey, 1/8. Boleh nampak 1/8. Okey, so selesai contoh 11. Dan memang ini melibatkan ubahan tercantum. Ubahan tercantum. Okey. Kemudian contoh nombor 12, menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung. Okey, ubahan tercantum lah. Ya, betul. Okey, Priscilla Angelina. Okey. Lama tak jumpa, muka pun sudah tak berapa saya ingat. Okey. Tapi nama ingatlah. Okey, so kita pergi contoh 12 sudah. Contoh 11. Boleh kita teruskan? Siap saling? Okey Alright, so kita tengok contoh 13. 12. Okey, contoh 12. Okey. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap, bagi jisim gas yang tetap, isi padu V. Okey, sini kita sudah ada pemboleh ubah V.
Oh. Okey, gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlak dia T Kelvin. Okey, unit dia Kelvin lah. Tapi boleh ubah T ya. Okey, so saya dan jika tekanan gas itu tetap. Jadi kita tulis hubungan dia ialah V berkadar langsung dengan T. Itu penting tulis hubungan dulu. Ya, Syah kata dia punya line slow. Okey. V tukar kepada bersamaan. V sama dengan K pemalar K KT. KT. Dan anda diberi bahawa isi padu ialah 30, suhu 30 darjah Celsius. Isi padu 30 cm padu, suhu 30 darjah Celsius. Tapi ya, kalau awak ada tengok di akhir soalan itu, cikgu ada buat satu formula. Ini. Formula bukan ini. Rumus penukaran suhu darjah Celsius kepada Kelvin. Sebab suhu yang diberi dalam soalan ialah darjah Celsius. Tetapi dalam soalan dia minta suhu itu mesti dalam apa? Mesti dalam Kelvin. Ada nampak T Kelvin kan? Kelvin suhu dia. Jadi kita diberi darjah Celsius, kita perlu tukar kepada Kelvin. Jadi sekarang kita nak cari T kan? Okey, kita tahu isi padu 30 cm padu, itu yang diberi 30 sudah. Kemudian KT, T ialah suhu. Suhu dia bagi kita 30 darjah Celsius. Bagaimana darjah Celsius tukar kepada Kelvin? So kita perlu buat 273 tambah 30. Itu suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin. Suhu dalam Kelvin. Jadi kita dapati K itu sama dengan hari itu saya kira berapa 10 per 101. Okey, ialah 10 per 101. Ya betul Priscilla. Cepatnya awak. Jadi sekarang kita nak tulis dalam ungkapan sebab soalan A minta kita ungkapkan V dalam T. Ungkap V dalam T ya. Okey, jadi kita pun tulislah. V sama dengan 10 per 101 T. 101 T ya. Okey, tulis betul-betul T. Okey, sekarang bahagian ini bahagian A ya. Okey, jawapan dia bahagian B. Okey, bahagian B hitung isi padu jika suhu ialah negatif 11 darjah Celsius. Negatif 11 suhu sekarang. Okey, jadi kita masih cari isi padu V ya. Sama dengan rumus 10 per 101. Tetapi T itu sudah ubah. Ini persamaan dari sinilah. Okey. T suhu itu negatif 11 kan? Jadi kita kena tambah 273 sebab kita nak tukar kepada Kelvin. Kita tukar kepada Kelvin. Okey, selamat datang kepada pelajar yang baru masuk, Muhammad Faiz. Okey. Jadi sekarang kita masih berada di muka surat 5 dan isi padu dia ialah kalau kita kira kita darab dengan 262. Okey. Jadi jawapan dia ialah 25.94. Kalau anda ada buku teks, boleh buka buku teks. Saya rasa cikgu ambil contoh ini daripada buku teks. 25.94. Boleh semak daripada buku teks. Okey. Itu contoh 12. So, selesai ubahan tercantum. So, sekarang kita nak pergi ke ubahan songsang. Ubahan songsang.
Ya, 2620 per 101 boleh. Samalah kalau tukar perpuluhan 25.94 oh. Okey, Muhammad Salehang. Selamat datang. Okey. Muhammad Salehan Alright, so sudah siap saling So kita sambung ke muka surat yang ke-6 Ya, Salehan betul. Okey, so sekarang muka surat 6 ubahan songsang. Kita akan pergi ke ubahan songsang Okey. Ubahan songsang. Ada? Okey, so ubahan songsang adalah tidak sama, tak apa, it's okay, saya faham. Okey, ubahan songsang, apakah masuk kepada ubahan songsang? Cikgu telah beri di sini nombor 4 punya, nota nombor 4, muka surat 6. Ubahan songsang, dia kata dalam ubahan songsang, pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah S berkurang pada kadar yang sama dan sebaliknya. Jadi kalau anda masih ingat, sebelum ini apabila kita belajar ubahan langsung, kita mengatakan dalam ubahan langsung, pemboleh ubah Y bertambah apabila X bertambah pada kadar yang sama. Dengan kata lain, satu bertambah, satu lagi mesti bertambah. Kalau satu itu berkurang, satu lagi mesti berkurang. Itu ialah ubahan langsung. Tetapi untuk ubahan songsang dia terbalik. Kalau satu itu bertambah, satu lagi itu mesti berkurang pada kadar yang sama. Berkadar yang sama maksudnya kalau bertambah 2 kali ganda, satu lagi berkurang 2 kali ganda. Kalau dia berkurang 1 kali ganda, sana bertambah 1 kali ganda. Maksud dia macam itulah. Okey. Jadi di sini untuk songsang dia adalah pertentangan. Satu bertambah, satu berkurang. Satu meningkat, satu menurun. Itu maksud dia. So anda perlu faham di sini So kalau dia kata Y bertambah, S berkurang dan sebaliknya. Maksudnya kalau Y berkurang, S bertambah lah. Jadi kita ada contoh di sini. Awak boleh baca masa dalam jam purata, laju purata dalam V Dia kata apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju berkurang 2 kali ganda. Satu bertambah, satu lagi berkurang 2 kali ganda. B, apabila masa berkurang 1.5 kali ganda, laju dia bertambah 1.5 kali ganda. Ini konsep lah. Seperti yang telah saya kata, satu bertambah, satu berkurang. Satu berkurang, satu lagi bertambah. Okey, so contoh itu hanya untuk pemahaman. Okey, kita tengok hubungan di sini. Kalau sebelum ini, langsung kan, dia punya pemala K ialah Y bahagi X. Y bahagi X. Tapi untuk songsang dia bukan lagi Y bahagi S, tetapi pemala dia ialah X darab Y. Okey, sama dengan X darab Y Dan graf dia pun lain. Kalau dulu ubahan langsung kita Y lawan X kan, tapi di sini dia sudah menjadi Y lawan 1/X. Baru boleh mendapat garis lurus dan juga melalui asalan. Konsep dia masih sama. Kalau dia adalah ubahan songsang, dia mesti garis lurus melalui asalan. Kalau garis lurus tidak melalui asalan, itu bukan metrik songsang. Bukan metrik songsang, ubahan songsang. Syarat dia ialah dia mesti kena ada pemala K. K itu ialah X darab Y. Dan satu lagi dia mesti garis lurus dan melalui asalan. Graf dia macam inilah, yang kedua ini.
Graf yang kedua. Yang pertama ini ialah Y lawang S. Kalau Y lawang S dia adalah lengkung. Jadi kita boleh tukar kepada garis lurus melalui Y lawang 1 per S, iaitu ubahan songsang lah. Ubahan songsang. Okey, kemudian cara kita tulis seperti ubahan langsung juga. Kita boleh tulis Y berubah secara songsang dengan X. Boleh ditulis Y berubah. Kalau hari itu Y berubah secara langsung dengan S, kita tulis Y berubah langsung S kan. Kalau songsang dia akan menjadi 1 per. 1 per S. Kalau dia kata Y berubah secara songsang dengan Z, Y 1 per Z. Macam itulah. So, yang penting ubahan songsang dia ada 1 per. Mana dia? Ini 1 per. Ingat 1 per. Kemudian sama juga kita boleh tukar daripada hubungan pergi ke persamaan. Bagaimana hubungan tukar ke persamaan? Sama juga kita darab dengan K. Sama dengan K. So, K darab 1 per S menjadi K per S. Kalau you nak kekalkan K di tepi pecahan boleh. Ataupun terus darab naik atas jadi K di atas pecahan pun boleh. Okey K ialah pemalah. Ingat K ialah pemalah. Jadi secara umum. Secara umum. So sama jugalah. K itu bolehlah kita tulis X kuasa NY. X kuasa N. Kenapa X kuasa N? Sebab X kuasa N punya N itu boleh ada banyak nilai. N itu boleh kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 1 per 2, kuasa 1 per 3. Sama juga kuasa 1 per 2 bermaksud punca kuasa 2. Kuasa 1 per 3 maksudnya punca kuasa 3. Ini telah saya bincang sebelum ini. Sama konsep dia. Okey Tapi yang penting ialah pemalah K telah menjadi hasil darab. Yang sebelum ini hasil bahagi kan? Ada dalam contoh 1. Okey, so sekarang contoh 13. Dia nak tanya tentukan sama ada T berubah secara songsang. Ini berubah secara songsang. Kita guna warna lain. Berubah secara songsang. Sama ada secara songsang dengan X atau secara songsang dengan S kuasa 2. Jadi kita perlu buat pengiraan lah. So di sini nak cari K ini K lah Saya tulis di sini. Ini adalah K X darab T. Ini pun K. Tapi S darab T, S kuasa 2 darab T. Sebab di sini dia ada dua. Satu berubah songsang dengan S. Satu lagi berubah songsang dengan X kuasa 2. So itu lain dia. So kita darablah. Tengok mana satu pemalah. Itulah boleh berubah secara songsang. Okey. So 2 darab 180. Okey, 360. Dan yang seterusnya 3 darab 120. 360. 4 darab 90, 360, 5 darab 72, 360, 6 darab 60, 360. Semua 360. Jadi saya boleh buat kesimpulan K berubah secara songsang dengan T. Bukan K X. X berubah secara songsang. Bukan S. T berubah secara songsang dengan S. T di kiri. T berubah secara songsang dengan X. Okey. Itu dia. Sebab dia punya K ialah pemalah. Sama 360. So T berubah daripada ayat sini T berubah secara songsang dengan X. Tapi adakah dia berubah secara songsang dengan kuasa 2X? Itu perlu kita cari satu baris lagi lah. So kita darab X kuasa 2 dengan T. So 2 kuasa 2 darab 180, 720. Yang seterusnya ialah 3 kuasa 2 darab 120. Tengok berapa. Di 9 darab 120. 1080. Okey, 1080. Yang seterusnya 4 kuasa 2 darab 90. 1440. Saya terus tulis hasil kiraan kita.
Lepas itu ialah 5 kuasa 2 darab 72, 1800. Dan 6 kuasa 2 darab 60, 2160. Itu dia. Okey. Dan kita dapati pemala dia tidak sama kan. Kalau kita tengok 1080, 1440, 1800, 2160. Semua nilai dia tidak sama. Kalau tidak sama, adakah dia berubah secara songsang? Tentulah tidak kan. Jadi awak kena tulis satu lagi kesimpulan. T tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. So di sini ada dua kesimpulan. Satu ialah T berubah secara songsang dengan X. Dan yang kedua, T tidak berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Maksudnya dia hanya berubah songsang dengan X, tetapi tidaklah X kuasa 2. Itu yang perlu anda ingat. Okey, teruskan. Siapa ni? Okey. Dah. Okey, so contoh ini sudah? Boleh ikut ke semua? Boleh, Tini? boleh. Halo Tini. Mana Tini? Ya, dapat ikut? Angkat tangan dia sudah. Okey, boleh ya. Okey, bagus. Okey, so contoh 13 sudah. So sekarang kita pergi contoh 14. Untuk contoh 14 saya rasa kita ada sedikit pembetulan yang perlu saya buat. Saya tengok balik mana dia. Ada sedikit pembetulan pada muka surat itu. Oh, tidak. Boleh guna yang itu. Okey. Jadi ini okey. So contoh 14A dengan melukis graf Y lawang 1 ber X. Kemudian tentukan adakah Y berubah secara songsang dengan X atau tidak. Okey Okey, jadi apa perlu kita buat dulu? Yang perlu anda buat dulu ialah anda perlu tambah satu baris. Apa nilai satu baris itu? Kita perlu buat 1 per X. 1 per X. Sebab dia kata Y lawang 1 per X. Okey Y lawang 1 per X. Jadi bagaimana cari yang pertama? 1 bahagi 0.5 lah kan. Nilai S ialah 0.5. So 1 bahagi 0.5 ialah 2. Kemudian 1 bahagi 0.25, 4. Boleh Saya tak tunjuk setiap satu lah. Ataupun you nak saya tunjukkan. 1 bahagi 0.25. So ini sama dengan 4. Dan 1 per S 1 bahagi 0.2 itu ialah 5. Dan 1 bahagi 0.1 itu ialah 10. Boleh isikan baris ini dulu. Baru kita cerita lakar graf. Okey, lakar graf. Okey, untuk lakar graf, kita buat pasti Y. Guna pembaris. Kalau anda ada print out, gunalah yang print out cetak itu. Kalau tidak, buatlah dalam buku latihan. Ini pasti S, itu pasti S ialah 1 per S. Okey, saya catat.
Okey. Yang pasti Y kita buat pada Y. Ini pasti Y. Okey, guna kosong. Kalau you tengok Y dia sampai 8 kan? So 2, 4, 6, 8 sampai 2, 4, 6, 8. Skala mesti seragam, jangan lompat-lompat. Kemudian untuk pasti 1 per S itu dia 2, 4 sampai 10. So kalau sampai 10, sampai 10 di mana kita boleh sampai guna 4 boleh lah 4, 8, 12. Okey. Okey, lepas itu kita blok titik. Yang pertama 1 per S itu ialah 2. You kena ambil yang 2 dengan yang 8 untuk plot dah. Okey, 2, 8. Apa kesilapan saya di sini Okey, sekejap saya semak buku teks dulu. Saya rasa memang ada kesilapan tadi ya. Sekejap Okey, buku teks saya ada silap ke? Okey. Oh, cikgu sudah silap. Silap isi, sorry ya. Ini silap ini. Okey. Minta maaf dulu. Yang ini ialah rupanya ini sudah silap ini. So ini ialah 2, X2, 4, 5, 10. Jadi apabila kita buat 1 per X, ini betul lah tadi ya, 0.5, 1 bahagi 2 kan. 1 bahagi 4, 0.25, 0.2, 0.1. Oh, okey, saya terbalik sudah tadi. Okey ya, so tolong catatkan inilah. So saya rasa cikgu sudah buat kesilapan sini ya. Ini dia. Okey. Jadi 1 per S itu kita tengok mana? Tengok 1 per S dengan Y ni ya, 0.5 dengan 8. So saya kecilkan sikit supaya awak boleh buat puntolan. Okey, 0.5, 2. Mana 0.5? Oh, kalau macam itu pasti S kita kena tukar lagi. Tak boleh guna 4, 8, 12. Kita pakai dia paling besar ialah 0.5 Okey, tak apa, kita pakai 0.8, 0.2, 0.4, 0.6. Guna 2 lah tapi kosong. Okey, sekarang kita boleh mula plot titik 0.58. 0.58 ialah di sini. Okey. 0.5 tengah-tengah ini 0.5 kan. 8 ialah naik atas. Okey, boleh nampak titik saya. Lepas itu 0.25. 0.3 sini. Jadi 0.25 ialah tengah-tengah. Kemudian dia adalah 4. Okey ya. So 25, 4 sini tengah-tengah. 25, 2 dengan 3 punya tengah-tengah. So itu dia. Okey. Lepas itu yang ketiga, ini tadi yang kedua sudah 0.25, 4. Yang ketiga ialah 0.2, 3.2. 3 sini 3. So 3.2 satu titik atas. Ini. Saya jelaskan lagi. 3.2 kena kira betak lah.
Dan akhir sekali 0.1, 1.6. 1.6 sini. Okey, so cuba guna pembaris. Adakah boleh disambungkan? Okey, tadi ini 1, titik ini guna kuning lah supaya nampak jelas. 2, 3, 4. Okey, dan kalau tak silap saya dia memang boleh melalui asalan. Boleh melalui asalan semua. Okey. Jadi kita sambung guna titik, guna pembaris. Ya. Ya, memang adalah garis lurus melalui asalan. Okey ya. Jadi awal lukis ini, lukis dengan kemas. Saya besarkan lagi. Jadi anda kena tulis kesimpulan. Sebab dia kata lepas kita lukis, kita nak tentukan adakah dia berubah secara songsang. So kita kena tulis kesimpulan dia. Jadi Y berubah secara songsang dengan X. Ataupun nak tulis dalam ayat pun boleh. Y berubah secara songsang dengan X. Okey? Itu dia. Okey tolong catatkan saya kecilkan untuk awak boleh tengok lebih banyak lagi itu. Okey, ini. Termasuk jadual itulah. So jadual itu ada tadi sudah ada sikit masalah. Mungkin salah saling lah saya. Boleh? Okey, kalau boleh kita sambung B ya. Contoh B awak cuba dulu. Okey, dah? Helen sudah Helen? Sudah cikgu. Okey. Salehan sudah? Belum. Dan tidak apa-apa Sekejap juga. lagi ya. Okey. Graf sudah kah graf? Graf. Okey ya. Alright, so kita pergi ke B. Ini B sekarang. Dia nak kita buat adakah dia berubah secara songsang dengan X kuasa 2. So maksudnya kita perlu lukis graf apa? Kita perlu lukis graf. Ini pasti Y lawan 1/X kuasa 2. Jadi S itu kena kuasa 2. So kita tambah satu baris di dalam jadual itu. Okey, kita tambah satu baris. Okey. Tambah. So sekarang kita nak 1/X kuasa 2. Bagaimana kira 1/X kuasa 2? Contohnya 1 bahagi S itu ialah 1 kan. Jadi dia kuasa 2. So 1 lah jawapan. Okey ya. So mungkin saya besarkan ini. Okey ya, boleh nampak sekarang? Sekejap. Ini. Sudah besarkan. Okey, so saya kira 1 bahagi 2 kuasa 2. 0.25. Kemudian yang ketiga 1/3 kuasa 2. 1/9 lah. 1/9 ialah 0.11. Dan akhir sekali ialah saya tukar 1/4 kuasa 2 sebab S kuasa 2. So 1/16.
0.63. 0.06 pun okey. Alright. Okey. Jadi sudah, dan kita cuba lukis graf sekarang. Gunakan nilai yang kita sudah cari. Paksi Y dia sampai 3.6. Jadi kita boleh guna 1, 0, 1, 2, 3 sampai atas kali 4. 1 ber-X kuasa 2. Paling besar sampai 1. Kalau besar sampai 1, ini 0.25, 0.5, okay, 0.75 dan akhir sekali ialah 1. 1 Okey, blokkan titik. Cuba blokkan titik ya. Okey. Jadi kita cuba blokkan titik. Yang pertama 1 dengan 1. 1 dengan 1 sini ya. 1 ber-S kuasa 2, 1 S Y ialah bukan 1 1 Sorry ya. Lepas yang saya rasa ini kita potong. Ini tak tengok lagi ya. 1 dengan 3.6. 1 3.6 sini. Okey ya, 1 3.6 ada 3.6 kemudian 0.25 ialah 0.9. Sini 25 0.9. Lepas itu 0.11. Mana 11 separuh daripada itu. 1.25 tapi dia tak sampai separuh ini 0.125. Kalau 11 sebelum lah. So 0.4 petak mungkin sini lah. Dan akhir sekali 0.06. Y dia 0.225. 2 lebih lah Okey, so hampir kepada kosong. Jadi kalau kita tengok ini, kalau kita lukis graf lah memanglah ini bukan dia kari lurus. Dia kari lurus dia kari lurus. Okey, dia memang kari lurus, memang mungkin ada titik yang tak berapa tepat di situ tak apa, tapi dia kari lurus, tetapi dia kari lurus yang tidak melalui asalan. Kalau dia tidak melalui asalan seperti yang cikgu benar terangkan sebelum ini, kalau bukan ataupun tidak melalui asalan, ia tidak boleh dikira sebagai berkadar songsang. Jadi saya boleh tulis kesimpulan di sini di bawah dia. Y tidak berubah secara songsang dengan apa? Dengan X kuasa 2. Itu kesimpulan dia awak tuliskan untuk contoh 14B. So kita ada dua cara. Satu ialah kira pemala dia. Satu lagi lukis graf. Okey.
So A ialah perkadar songsang, B bukan perkadar songsang. B bukan perkadar songsang. Kenapa? Siapa ini? Nanti cikgu send recording. Priscilla, kenapa kena send recording ini? Untuk apa? Untuk apa? Kenapa tak jawab? Boleh jawab saya. Okey, boleh. Kalau nak send boleh, tapi boleh. Saya kaji dulu sebab biasanya yang recording ini saya akan download dulu, cikgu akan download dulu. Lepas itu cikgu akan hantar melalui YouTube. Sebab kalau hantar dalam grup memang dia size sangat-sangat besar. Jadi saya akan hantar ke YouTube and then saya bagi link YouTube itu untuk awak tekan. Okey? Tak ada masalah. No problem. Boleh. Jadi mungkin melalui YouTube itu awak boleh tengok bila-bila masa dan boleh tengok berulang kali dan boleh awak tarik ke bahagian yang you nak tengok itu. Okey, so kita sambung. Kita ada 10 minit lagi. Okey, so kita pergi contoh 15. Contoh 15. So ini satu perkadar songsang, tidak perkadar songsang. Dan ada dua cara. Satu ialah melalui jadual seperti yang contoh 13. Yang 14 punya contoh ialah melalui graf. Okey. Okey, sekarang kita nak selesai masalah seperti ini. Contoh 15. Contoh 15. Okey. Jadi cikgu akan kenapa dia itu? Okey, cikgu share screen sekali lagi. Okey, jadi saya akan sharekan tadi ini. Okey, dah tunggu sekejap Okey, ini dia contoh 15. Okey. Diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Dan Y sama dengan 12 apabila S sama dengan 3. Jadi kita cuba menuliskan hubungan dulu. Bahagian A minta awak ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi kita tulis dulu hubungan Y berubah secara songsang. 1 per S berubah songsang dengan S. Okey, kemudian cara dia sama seperti ubahan langsung, kita tukar menjadi sama dengan K darab 1 per X. Okey. Lepas itu kita ganti Y12 S3 ke dalam persamaan. Okey. So Y ialah 12 sama dengan K darab 1 per X. X ialah 3. Ini nilai yang Y dan S yang kita ganti Dan daripada situ saya boleh dapat K itu 36. Kira pakai kalkulator, K 36. Jadi ungkapan kita, dia nak ungkapan maksudnya kita nak cari persamaan. Jadi kita kena tulis semula persamaan kita, Y, persamaan ialah ini Y sama dengan K darab 1 per S. Tapi K itu sudah jadi 36. So 36 darab 1 per S. Tapi biasanya kita tidak tulis macam inilah. Kita tulis Y sama dengan 36 per X. 36 naik atas 36 darab atas itu 1 kan, masih 36. So itulah ungkapan yang kita nak untuk bahagian A. Y sama dengan 36 per X. Per X. Alright. Kemudian bahagian B. Okey.
sekarang anda dikehendaki cari nilai Y. Cari nilai Y apabila X 9. So kita guna persamaan yang kita ada ini. Kemudian kita ganti nilai X sama dengan 9. Yang lain itu tetap sama. Kita nak cari nilai Y. So kita hanya ganti X itu 9. Bukan saya beritahu tapi soalan beritahu X itu 9. Dan akhirnya saya boleh dapati Y itu sama dengan 4. Guna kalkulator lah. So cara dia sama dengan ubahan langsung. Yang beza dia ialah kalau ubahan langsung dengan ubahan songsang, beza dia ialah kalau ubahan songsang dia ada 1 per. 1 per. Itu saja beza dia. Yang lain semua dia sama. Okey. Itu contoh 15. Okey, satu lagi contoh 16 sekarang. Mungkin saya bagi 1 minit untuk saling. Okey. Jadi sekarang saya pun I got black. Okey. So contoh 16. Contoh 16 sambung diberi bahawa M berubah secara songsang dengan punca kuasa 2N. So kita tulis dulu hubungan M berubah songsang dengan punca. Bagaimana tulis berubah songsang? 1 per, jangan lupa 1 per punca kuasa 2. N. Huruf besar N. Ini dia. Hubungan kena tulis dulu. Songsang, so 1 bahagi. Asalkan ada songsang, mesti 1 per. Okey, A minta kita buat ungkapan seperti soalan sebelum ini. Dan kita diberi M itu 5, N itu 9. So, ganti. M5 sama, ini belum lagi ya. Kita tukar dulu. M sama dengan K darab 1 per punca kuasa 2N. Ganti dulu. Sama dengan K. Sekarang baru kita ganti M itu 5 sama dengan K darab 1 per N itu 9. Tapi jangan lupa punca kuasa 2 yang mesti ikut dia. Punca kuasa 2. Okey, so guna kalkulator. K sama dengan 15. K sama dengan 15. Jadi ungkapan kita atau persamaan kita ialah M sama dengan 15 per punca kuasa 2N. Ini jawapan untuk A ya. Ini jawapan untuk A. Ini dia. Tunggu dulu. Dah? Okey ya. Jadi sekarang kita pergi bahagian B. Persamaan sudah dapat, ungkapan sudah dapat dah. Jadi sekarang bahagian B minta kita cari nilai M apabila N 25. So kita cari M sama dengan 15 bahagi punca kuasa 2N. Tapi N itu telah diberi ya, iaitu 25. Kalau baca soalan yang saya bulatkan N itu 25. So kita ganti N itu 25.
Yang lain sama. 15 bahagi punca kuasa 2 itu sama. Jadi akhirnya guna kalkulator kita boleh dapat N itu nilai dia ialah 3. Betul? Betul Tini? Betulkah 3? Tidak ada. Mana Tini? Kalau ada tengok satu gambar yang cikgu hantar semalam ke 2 hari lepas. Kalau zaman saya dulu, kalau ponten sekolah, ponten kelas, dia panjat pagar sekolah. Sekarang punya pelajar kalau ponten, dia macam ini lah, dia mungkin dia ikut. Tahu cikgu, tahu. Tetapi orang itu tak ada di situ. Dia sekadar on saja, tapi kamera dia tak on kan. So harap tidak macam itulah. Ehsan cikgu, Sebab Ehsan. selalu kalau saya panggil nama, kalau pelajar itu tak jawab saya, maksudnya dia tak ada di situ pada masa itu. Okey ya. Jadi ada aku. jawapan M sama dengan 3. Betul Betul Priscilla? Ada aku. Aku di rumah bah. Betul Baby dia berak cikgu, dia berak. Oh. Aduh. Okey, jadi kita tengok contoh seterusnya. Contoh 17, ada 2 minit lagi. Okey, kita habiskan, kemudian kita tamat pada pagi ini ya. Contoh 12. Sudah semua kan? Okey, so sekarang kita tengok balik soalan contoh 17. Diberi P berubah secara songsan dengan Q. So, tulis hubungan dulu. P berubah secara songsan dengan Q. 1 per Q. Okey, jadi dia akan menjadi P sama dengan K darab 1 per Q. So, jika P sama dengan 2, apabila Q sama dengan 7, so ganti P 2, Q 7. Yang lain masih sama, 2 sama dengan K darab 1 per 7. Okey, jadi kita boleh dapati K itu kalau guna kalkulator 14. Jadi apakah ungkapan kita? Ungkapan kita, persamaan kita ialah P sama dengan 14 per Q. 14 per Q sebab K itu 14. Dan akhir sekali barulah kita cari nilai P apabila Q 1.6. Okey, jadi P sama dengan 14 bahagi Q, kita diberi Q itu 1.6. Okey, so kira 14 bahagi 1.6. Okey, jawapan P ialah berapa jawapan P? Alif Hakimin. Alif Hakimin. Apa nilai P? Alif. Perak juga ke? Ya, 8.75 betul. So jawapan P 8.75. Alia ada? Alia Natasha? Boleh dengar ke? Oh, ini pun hilang ni. Boleh. Oh, boleh. Okey, ada. Okey. Alright. Okey. Jadi latihan anda pada hari ini, anda cuba selesaikan contoh 18 sahaja. Satu saja soalan contoh 18. Setelah anda selesai contoh 18, tolong snap gambar, ambil gambar dan hantar kepada cikgu sebagai bukti awak sudah siap contoh 18. Satu sahaja contoh. Dan hari Rabu ini sama juga masa pukul 12 tengah hari hingga pukul 1 petang. Kita akan sambung perbincangan iaitu ubahan gabungan. Kita akan habiskan bab ini ya. Untuk bila hantar, saya rasa paling lewat esok lah kan. Satu soalan saja. Sebenarnya kalau you buat sekarang, nanti 10 minit kemudian awak sudah boleh hantar. So hantar bila-bila selepas inilah siap contoh 18 hantar kepada cikgu. Snap dan hantar kepada cikgu lah untuk cikgu tahu awak buatlah ataupun tengoklah.
Dan yang itu recording itu cikgu akan cuba dulu malam ini dan kalau boleh, kalau berjaya malam ini cikgu akan hantar kepada anda. Dan kita akan buat pada hari Rabu lagi petang ini ya, Rabu petang ini untuk menghabiskan bab ini ya. Dan kalau dapat, kalau sempat minggu depan kita akan mula bab baru ya. Sebab kita perlu laju sedikit lah. Okey, so itu sahaja untuk tengah hari ini. Jadi sebelum kita tamat, kita akan ambil gambar dulu sebagai bukti. Jangan left dulu. Jangan left dulu. Boleh turunkan tangan Tini ya. Nanti angkat tangan itu lama-lama nanti itulah. Mungkin dia lupa. Tak apalah, angkat pun tak apa, angkat saja. Okey. Jadi kita ambil gambar. Ya. So tunjukkan Ya, muka suka tu semua. ambil gambar ya. Ada yang sudah left group. Cepat-cepatlah 1 minit kita ambil. Oh, okey. Ya. Oh, okey. Okey ya. Dah cepat sikit. On your camera. Dan kita terus ambil Ya. Lagi. Salehan. Gila lah Kenny. semua. Mau. Okey, so 1, 2, 3. Okey, nanti cikgu hantar dalam grup. So itu saja untuk petang ini. Terima kasih. Okey, bye-bye. Bye. Okay. Bye. Thank you. PUBG juga, Jumpa lagi. PUBG. PUBG.